Aktiviti pertama, saya dan murid saya akan tunjukkan teknik awal dalam lakuan flip-flop sebelum melakukan imbangan dinamik flip-flop yang sebenar. Perlu diingatkan ketika melakukan lakuan, murid dalam posisi sokong hadapan dan tangan lurus semasa membuat putaran. Apabila murid dalam posisi sokong hadapan, keadaan ibu jari murid terbuka dan ke dalam serta mencengkam lantai untuk pastikan murid lebih stabil. Perlu diingatkan juga, perut murid dimasukkan ke dalam dan belakang badan murid melengkung. Kaki dirapatkan dan pacak. Kemudian, kita mulakan dengan membuat putaran 90 darjah. Tangan sedia untuk diangkat dan tegak selari seperti tangan di lantai. Lihat, kaki juga ditutup bersama-sama. Akhirnya, jatuhkan tangan perlahan dan selesai. Sekarang kami akan tunjukkan cara sokong belakang. Murid duduk di atas lantai dengan tangan menyokong di belakang. Dalam kiraan 3, sedia angkat bahu dan punggung akan terangkat hingga menjadi lurus. 3, 2, 1, angkat. Ini dipanggil sokong belakang. Biasanya, bila lakukan sokong belakang, pastikan murid pandang atas dan boleh dilihat di sini badan murid selari tegak. Boleh buat cubaan ini 10 kali atau tahan dalam 3 saat untuk mencabar diri murid. Ini ialah lakuan sebenar dalam melakukan imbangan flip-flop. Kita mulakan dengan sokong hadapan. Bahu gerak ke hadapan sedikit, selari dengan pergelangan tangan. 3, 2, 1, putar. Perlahan-lahan ke posisi sokong belakang. Sekali lagi, putar dan kembali ke posisi asal. Cuba lagi, angkat tangan ke posisi sokong belakang dan putar ke posisi asal. Untuk fasa kemuncak, bahagikan murid kepada 2 orang 1 kumpulan atau bergantung kepada jumlah murid di dalam kelas. Bagi tahu pada murid, mereka akan membuat putaran bersama-sama dengan pasangan secara serentak ke arah yang ditunjukkan oleh guru. Kumpulan yang kekal membuat imbangan tanpa jatuh di atas lantai akan dikira sebagai pemenang. Guru boleh membuat variasi lain seperti kumpulan yang membuat imbangan selari dalam satu garis lurus dikira sebagai pemenang. Murid dengar bunyi tepuk guru dan putar. Latihan seterusnya ialah kereta sorong. Ia memerlukan seseorang individu untuk berada di sokongan hadapan dengan kaki ditekan sedikit untuk seorang yang dibawa oleh pembawa dengan betul. Pertama, seorang mestilah berada di dalam keadaan sokongan hadapan dengan dada mestilah masuk ke dalam dan jari buka cengkam ke lantai dan kaki pacak. Kedudukan tangan mestilah seluas bahu mereka. Setelah melakukan itu, rakan akan tekan bahagian belakang untuk menguji kekuatan. Seterusnya, seseorang itu akan meluruskan lutut dan pastikan dalam keadaan stabil dan tegak. Rakan akan tekan bahagian belakang untuk menguji kekuatan sekali lagi. Apabila melakukan sokongan hadapan, yang penting adalah posisi tapak tangan adalah ke sisi untuk lebih mudah mereka bergerak beralih ke kiri dan kanan. Kemudian, dada sentiasalah masuk dan kemudian kaki dibuka untuk pembawa mendapatkan kaki. Lutut adalah paling selamat untuk dipegang. Pegang lutut dan angkat. Pastikan pemegang yang mengangkat dan mengalihkan berat ke hadapan supaya yang melakukannya dapat menstabilkan usaha. Kiri dan kanan berselang-seli. Jangan berjalan tetapi dapatkan kestabilan dahulu. Ketahui cara mengalihkan berat terlebih dahulu jika ini dilakukan. Beralih dan kemudian berjalan ke. Kedua, kita belajar cara menyusun di atas satu sama lain. Murid B dalam keadaan plank, kemudian murid C akan pegang lutut murid B dan angkat ke atas. Pastikan ia kuat dahulu. Sekarang kita akan mendapatkan murid A untuk naik sekarang. Murid A akan meletakkan tangan di atas tikar dahulu, tangan dibuka seluas bahu. Murid A akan angkat kaki lurus satu persatu, seterusnya letak di atas badan murid B. Sangkutkan kaki di ketiak murid B. Apabila murid A dan B sudah stabil, murid B mengangkat sebelah kaki kiri sambil murid C memegang dan diikuti oleh kaki kanan murid B di betis selama 4 saat. Bertahan di sana seperti ini. Suruh mereka pegang dan dapatkan kestabilan dahulu. Selepas itu, mereka akan ke kiri dan ke kanan. Mereka akan cuba dan angkat tangan kiri dahulu.
stabil dan kuat untuk latihan ini. Okey, apabila semuanya betul, ini adalah latihan sebenar. Murid B dalam kedudukan plank dan murid A angkat kaki lurus satu persatu, seterusnya letak di atas badan murid B. Sangkut kaki di ketiak murid B. Apabila murid A dan murid B sudah stabil, murid B mengangkat sebelah kaki kiri sambil murid C memegang dan diikuti oleh kaki kanan murid B di betis. Kemudian mereka akan melakukan selang-seli, iaitu tangan selang-seli, tangan kiri, tangan kanan. Jadi anda stabil semasa berjalan. Mengikut arahan ritma murid C, kiri kanan dan kanan, semua murid akan bergerak ke hadapan serentak. Inilah permainannya. Murid dibahagikan kepada 3 orang dalam satu kumpulan. Jadi mereka akan cuba berjalan. Pasukan manakah yang boleh berjalan ke tempat yang paling jauh tanpa jatuh? Ia cabaran untuk jarak, bukan untuk kelajuan, kerana kelajuan akan menjadi agak berbahaya. Murid baris kedua, turun. Murid baris belakang, ambil kedudukan lutut. Baris pertama, letakkan kaki di atas pasangan. Sedia. Cabaran ini untuk yang paling jauh, bukan untuk kelajuan. Seterusnya ialah persediaan piramid. Mula-mula, saya memerlukan seseorang untuk berada dalam posisi berlutut sokongan hadapan. Kedua, kepala sepatutnya selebar bahu dengan tapak tangan memusing sedikit untuk kestabilan yang lebih baik. Buka jari dan keadaan mencekam lantai. Yang ketiga, lutut perlu dibuka selebar bahu dan sedikit lebih lebar untuk lebih stabil. Keempat, perkara terakhir yang perlu dilakukan ialah menolak dada ke dalam supaya lebih tegur bagi orang ramai untuk berdiri di atas dan tidak mengalami sebarang kecederaan tulang belakang. Sekarang ialah bagaimana pengkalan individu pertama untuk membuat formasi untuk orang lain naik. Jadi, kedua-dua mereka akan melakukan dalam kedudukan sokongan hadapan melutut seperti merangkak dan bertentangan di antara satu sama lain. Muka keluar dan lutut ke bawah di atas lantai terlebih dahulu. Dan kemudian dalam kedudukan dekat, kedua-dua mereka akan menyilangkan kaki bagi mengukuhkan tapak formasi. Jadi, akan ada sedikit jurang kecil untuk individu seterusnya melangkah ke sini dan naik ke atas. Dan ini adalah bagaimana seseorang itu untuk naik ke atas. Pertama, anda minta individu ketiga menekan belakang rakan untuk menguji kekukuhan bahagian atas belakang. Jadi, individu akan naikkan kaki kiri dengan dua belah tangan, sokong belakang rakan dan kemudian naikkan kaki kanan. Pijak tulang pinggul di sini lebih baik dan bukan di atas punggung. Kemudian, cangkung dengan stabil di atas rakan. Kemudian, luruskan kaki, pastikan lutut dikunci dan tangan mendepa. Dan ini adalah cara anda melakukan piramid. Dalam kedudukan piramid, terdapat beberapa lagi cara yang boleh anda lakukan. Nombor 1, kedua-dua melutut di hadapan dan seseorang akan memijak tulang pinggul dan kemudian berdiri. Tangan terbuka berbentuk bintang. Satu lagi ialah ketiga-tiga akan berlutut. Kemudian, seorang daripada individu itu naik dan meletakkan lutut pada bahagian belakang, tetapi bukan di tulang belakang. Jika mereka sudah seimbang, orang di atas boleh angkat tangan juga untuk menguji keseimbangan. Ini adalah cabaran untuk mengimbangi satu sama lain. Seterusnya, kita akan melakukan dirian tangan. Pertama, saya mengesyorkan semua orang melakukan dalam posisi melutut di hadapan seperti sokongan hadapan dengan kedua-dua tangan diluruskan dan tangan terbuka seluas bahu. Kemudian, buka sedikit supaya ia mudah ditekan. Kedua, mereka akan cuba dan angkat lutut terlebih dahulu. Sekarang ini dipanggil kedudukan. Mereka akan mengangkat lutut dari lantai, memijak lantai seperti begini. Ketiga, kaki yang tidak dominan akan melangkah ke hadapan. Ini bermakna kaki yang dominan adalah yang memanjang ke belakang dalam keadaan lurus. Dan kaki bukan dominan ialah kaki yang melakukan tolakan ke dinding akan berada di hadapan di sini. Seterusnya, bagaimana untuk menendang? Langkah pertama, alihkan bahu ke hadapan ke atas pergelangan tangan. Kemudian, yang kedua adalah berkenaan hayunan. Sekarang,
Beliau akan menunjukkan kepada anda cara melakukan hayunan dan hanya menunjukkan kepada mereka cara mengayun di atasnya. Sekarang hanya angkat kaki yang lagi satu. Hanya perlu membongkok dan melompat. Baiklah, ini adalah kaki yang berayun dan ini adalah kaki yang melompat. Seterusnya adalah tentang hayunan dan diikuti dengan kaki lompatan. Lompat kecil dan bangun ke dinding. Tangan penyokong perlulah berada di sebelah betul-betul di atas bahu untuk berdiri. Jangan biarkan badan rebah ke hadapan. Sekarang, anda akan mencuba mengayun dan diikuti lompatan. Tangan mesti sentiasa berada di belakang supaya tidak rebah ke dinding. Apabila kedua kaki mencecah tilam keselamatan, tahan dalam tempoh 3 saat dan turunkan kaki dominan dan diikuti kaki resesif secara perlahan-lahan. Apabila setiap latihan berjalan lancar, maka untuk kali pertama apabila anda naik ke atas tanpa dinding. Jadi, anda memerlukan seseorang untuk berdiri di sisi dengan satu tangan dihulurkan tepat di atas bahu. Kemudian, mereka akan menendang dengan hanya satu kaki mencapai tangan, bukan dua kaki. Satu kaki lagi hanya tinggal lurus di belakang. Jadi, ia perlu belajar untuk mengawal sebelah kaki baik-baik. Kaki menendang ke atas hanya satu sahaja. Setelah kaki dipegang itu semua betul, kemudian barulah sebelah kaki lagi naik memukul tangan. Selepas itu, perlahan-lahan pegang kaki dan kemudian perlahan-lahan rapatkan kaki bersama-sama. Penyokong perlulah sentiasa pegang. Kemudian untuk merapatkan kaki bersama atau penyokong boleh meletakkan satu tangan di antara kedua-dua kaki. Jadi, ini adalah satu permainan untuk latihan dirian tangan. Ini adalah pasukan A dan ini pasukan B. Apabila saya menepuk tangan, mereka boleh memulakan dirian tangan. 1, 2, 3. Hai, kami akan pergi untuk lombol kangkang. Mengetahui cara untuk berlepas dan untuk meregangkan badan ke udara dan juga belajar bagaimana untuk mendarat ke lantai. Jadi, murid saya di sini akan menunjukkan lompatan. Bergerak ke papan anja memerlukan satu langkah ke dua langkah. Langkah kedua hanya memerlukan satu lantunan. Dapatkan satu tepat dan selepas itu hayunan lengan mengikut regangan. Dan regangan sehingga ke titik dan mendarat. Gimnas, satu langkah. Inilah yang kita mahu. Sekarang, setelah anda menjadi lebih baik, kemudian anda pergi untuk menambah dengan larian kecil bagi melihat sama ada kerumitan mereka berjalan ke papan anjal dan membuat lompatan dengan betul. 1, 2, pergi. Kami menyasarkan jarak yang lebih pendek. Terima kasih. Jadi kita akan pergi latih tubik untuk lombol kangkang. Dengan gerudi pertama dipanggil maju pinggul. Gimnas akan melompat di papan spring, sentiasa melompat ke sokongan hadapan di mana mereka pergi, bahu ke atas diikuti oleh pinggul, diikuti oleh kaki. Jadi, anda akan melakukan lompatan dan tangan di sini, mata akan merenung antara tangan. Bersedia? Pergi untuk 3, 2, 1, 3, 4. Apabila anda melompat, bahu menjadi satu di hadapan. Pinggul mencuit, kaki rapat dan turun. Sekian, terima kasih. Perkembangan seterusnya. Mereka akan melompat ke atas anak tangga. Dan mereka perlu mencuba melompat sekali dahulu untuk mendapatkan ketinggian. Dan kemudian lantunan kedua, pergi ke ketinggian yang lebih baik sebelum mereka meluruskan kaki. Dan letakkan tangan di atas lombol, tetapi tangan mereka perlu bermula pada pertengahan yang mereka boleh kerana terus ke bawah lebih mudah untuk kaki bergerak untuk melantun seterusnya. Jadi gimnas saya akan menunjukkan sekali. Lantunan dan pergi. Sudut ketiga, lompat ke bawah dan lebih dekat.
Sebaik saja anda selesai, bangun ke peti lombol, lurus ke atas, lompat dan ke bawah dan mendarat lurus. Hai, jika anda tahu cara melompat ke atas sokongan pada palang dan tinggalkan ia, jadi inilah masa untuk belajar cara melancarkan perut di atas palang. Gimnas akan melompat terlebih dahulu sebagai contoh, bersandar ke depan sebagai langkah 1. Jurulatih atau guru tinggal di sini untuk menyokong sentuhan guling bahu mereka dan selepas itu, anda memutarkan kepala masuk dan kembalikan kaki ke bawah, bahu berpusing seperti bola. Gimnas akan cuba tanpa sokongan saya. 3, 1 dan condong ke hadapan. Langkah pertama, memusingkan kepala. Langkah kedua, menjatuhkan badan. Langkah ketiga dan bengkokkan dalam pengawalan jurulatih. Sekian, terima kasih. Kemudian, perkembangan seterusnya, anda akan terus maju ke atas papan anjal apabila anda berlari dengan 1 langkah, 2 langkah, 1 lantunan untuk meneruskan dan kemudian melompat ke bawah. 4 dan bersedia dan lompat ke bawah. Setelah gimnas menjadi lebih baik, mereka akan pergi dekat ini lebih pantas dan melompat ke bawah. Sekian, terima kasih. Perkara pertama yang anda perlu mulakan adalah dengan kedudukan sejajar terlebih dahulu. Jadi, gimnas saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyelaraskan kedudukan lurus dan bermula dengan tangan ke atas. Anda melangkah 1 kaki ke hadapan, dengan kaki yang tidak dominan akan melangkah ke hadapan. Kaki di belakang adalah kaki dominan yang akan melakukan sepakan. Jadi, apabila melangkah, lutut ini perlu bengkok dan kaki ini perlu lurus. Langkah pertama, turunkan lengan. Langkah kedua, jika kaki langkah anda adalah sebelah kanan, kemudian pergi ke kanan. Jika kaki kiri, pergi ke kiri. Kita mulakan dengan kanan. Sekarang kita akan cuba dan letakkan tangan di sebelah kanan dan pastikan kaki kiri lurus dan pergi ke sisi lain. Dapatkan idea penyelarasan sampai ia menjadi yang terbaik dan ini adalah cara untuk membuat cartwheel. Baiklah, perkembangan cartwheel seterusnya adalah di lantai rata. Jadi, mereka boleh mulakan dengan lantai rata dahulu. Dan ini adalah bagaimana kita akan lakukan. Mulakan dengan tangan ke atas dan pergi ke kedudukan terakhir dahulu. Selepas anda memulakan kedudukan terakhir, pastikan lutut anda lebih bengkok dan tangan ke atas. Selepas selesai melakukan cartwheel anda, kembali ke tempat asalnya. Betul, ini adalah cartwheel yang dilakukan di lantai rata. Jika mereka bagus, terus berdiri. Dan kemudian, bengkokkan lutut anda pada garisan dan kemudian pergi ke perkembangan seterusnya dalam cartwheel. Untuk melakukan roda kereta, anda boleh mencuba untuk membuat pembentukan semua orang berdiri bahu-membahu dalam bulatan dan melakukan roda kereta keluar dan sedia untuk angkat tangan. Dan bersedia, pergi. Dan angkat tangan anda, bangun dan itu saja. Bagus. Baiklah, seterusnya ialah lompat giliran. Tetapi, kita perlu tahu bagaimana untuk melakukan lompatan terlebih dahulu dengan lutut tertutup dan tumit sentiasa di bawah. Jadi di sini, pelajar saya akan menunjukkan kepada anda cara melakukan lompatan dengan lutut tertutup. Tidak membungkuk, ketatkan dan hanya menggunakan otot betis anda. Sekarang, tunjukkan cara melompat, hanya padat, tanpa membungkuk banyak, tangan di tepi dan sedia untuk lompat. Apabila mereka melakukan dengan lebih baik, mereka mula melompat dan menambah pusingan suku. Dengan tumit tertutup. Okey, mari cuba lompat suku pusingan dengan tangan di sebelah dan simpan dahulu. 3, 2, 1 dan lompat. Oleh itu, jika mereka sangat terkawal dan mereka boleh berlompat pada titik yang sama, maka mereka akan beralih ke yang seterusnya. Kedudukan tangan yang lebih keras sedikit. Kerana di sini ia lebih sekeping dan mudah mengusing. Tetapi, apabila mereka mengangkat tangan, ialah bahagian yang lebih besar jadi sukar untuk dikawal. Dan melompat ke atas.
Betul, sebaik saja anda sampai ke suku, mereka akan pergi untuk melompat, dan separuh pusing dan selepas itu sedia untuk angkat tangan dahulu, lompat 3 kali dan selepas itu sampai. Selepas selesai, sebaik saja mereka boleh melakukan separuh dan selepas itu mereka mungkin akan mencuba kepada 270 darjah. Anda boleh melakukan lompatan 203 kali dahulu dan kemudian 3, 2, 1, lompat. Dan kemudian apabila mereka mahir, sekarang kita akan lompat dan bersedia untuk pusing 360 darjah. Angkat tangan ke udara dan begitulah cara anda akan membuat lompatan berpusing. Jika anda melakukan pusingan lompatan dengan lebih baik, anda boleh mencabar pelajar untuk melakukan lompatan serentak. Dengan tangan naik ke udara lebih sukar, tangan simpan di sisi lebih mudah. Baiklah, sekarang kita akan lakukan yang lebih sukar. Betul, angkat tangan dan 3, 1 pergi. Tangan ke atas dan diakhiri dengan pendaratan yang lurus. Berikut merupakan teknik awal bagi gulingan hadapan dan belakang. Untuk melakukan dua gulingan tersebut, anda perlu tahu teknik rock and roll dalam gimnastik terlebih dahulu. Pertama sekali, berdiri dalam posisi berdiri atau bersedia sambil diikuti kedua belah tangan di atas. Seterusnya, mencangkung ataupun squat dengan keadaan tangan lurus ke hadapan dan bersedia untuk menggulingkan badan ke belakang. Dengan kedua belah tangan menekan lantai dan jari dalam keadaan terbuka. Dapatkan kedudukan yang betul dahulu dan kemudian berdiri semula. Seterusnya ialah teknik gulingan ke hadapan. Murid dalam keadaan berdiri atau posisi bersedia sambil diikuti kedua belah tangan di atas. Seterusnya mencangkung ataupun squat ke bawah dan letakkan kedua belah tangan atas permukaan lantai diikuti buka tangan seluas bahu. Kedudukan siku dekat dengan badan dan siku tidak dibengkokkan. Seterusnya murid bersedia untuk menggulingkan badan ke hadapan dan berdiri tegak seperti posisi asal. Berikut ialah teknik gulingan ke belakang. Angkat kedua belah tangan ke atas dalam keadaan squat. Murid diminta bersedia duduk mencangkung diikuti kedua belah tangan di hadapan. Bersedia untuk guling ke belakang dan bersedia untuk berdiri seperti posisi asal. Ketika badan berputar, pastikan kedua belah lutut tidak sentuh permukaan lantai. Setelah itu, murid bersedia berdiri seperti posisi asal. Berikut merupakan lakuan sebenar di mana gabungkan kedua teknik iaitu gulingan ke hadapan dan ke belakang. Murid berada dalam posisi berdiri dan bersedia diikuti tangan di atas. Cangkungkan badan dan gulingkan ke hadapan dan berdiri tegak semula. Kemudian bersedia dengan mengangkat kedua belah tangan sekali lagi, mencangkung semula dan guling ke belakang. Berdiri tegak seperti posisi asal. Berikut merupakan fasa kemuncak. Murid dibahagikan 4 orang dalam satu kumpulan. Keempat-empat murid diminta untuk berdiri di bahagian tengah bagi melakukan gulingan ke hadapan dan ke belakang secara serentak. Seterusnya, aksi gayut. Kami akan menunjukkan sokongan pada bar. Sebaik saja anda bersedia pergi ke hadapan, bersandar ke depan dan ke belakang. Jadi, mula-mula dapatkan sokongan gulung ke palang. Jadi, gimnas saya akan menunjukkan kepada anda langkah pertama. Cuba dan letakkan tangan pada palang. Jadi, gimnas, jika tidak cukup kuat untuk melompat, naikkan ketinggian sokongan sehingga dia berasa baik dan yakin untuk melompat. Jika tidak, turunkan sokongan ke bawah. Jadi, matlamat ini adalah untuk melompat ke atas palang dengan siku lurus. Sekarang, lompat ke palang dan sokong pada palang dengan siku lurus. Luruskan tangan dan pegang palang terlebih dahulu. Tutup kaki lurus, lutut tegak dan angkat dada. Itulah yang dinamakan keyakinan. Sekarang, teruskan ayunan dan turun. Jadi, langkah kedua. Jika boleh, anda cuba menghayunkan tangan, melompat ke palang dan bertahan bagi menambah kerumitan. Beri gimnas untuk mencuba. Ia mudah jika mereka dapat mengawal kemahiran ini. Sekarang, bagaimana anda keluar? Mendarat semula ke tempat sokongan. Itu sahaja. Terima kasih. Jika anda mempunyai bar, masa untuk belajar cara bersandar. Jadi,
kita perlu menyediakan bar terlebih dahulu. Masuk ke bar untuk mendapatkan keyakinan dan maju ke hadapan. Sediakan tikar atau mat untuk mereka bergantung kepada ketinggian gimnas. Mat yang rendah memerlukan keyakinan yang tinggi. Tetapkan mat atau tikar lebih tinggi jika gimnas tidak yakin. Jadi, kita akan mengendalikan tinggi ini. Mari kita menguji. Lompat ke hadapan. Itulah langkah 1. Langkah kedua, dengan badan ke depan dan kaki ke bawah yang ketat condong ke hadapan, kita akan cuba sekali lagi. Sebaik sahaja mereka menjadi lebih baik, datang ke titik di mana tikar memutuskan sebagai panduan ketinggian. Dan kemudian, lakukannya tanpa tikar. Jurulatih perlu berdiri di belakang untuk menyokong gimnas. Lompat, luruskan siku, condong ke hadapan dan kekal teguh. Mari kita lihat gimnas buat. Jika gimnas telah mahir, bersedia untuk kembali kepada tikar mat. Kekal ke hadapan, kaki lurus dan boleh turun kepada mat semula jika sudah mahir. Itu sahaja. Baiklah, sebaik sahaja mereka tahu bagaimana untuk melakukan sokongan hadapan, kali ini mereka boleh lakukannya dengan seronok. Lakukannya dengan cara tummy roll. Mula-mula, macam mana nak membuat gulungan tummy roll? Dapatkan gimnas untuk melompat ke atas palang dan sokongan hadapan di atasnya. Jurulatih bersedia di sebelah dan kemudian gimnas cuba bergambar dan bersandar ke hadapan. Bengkokkan lengan anda, seterusnya selepas mereka membengkokkan lengan anda akan putar ke bawah dan pegang palang. Jika mereka tahu bagaimana untuk pergi ke hadapan, menyokong, bersandar ke hadapan, lakukan roll perut atau tummy roll. Mereka tahu bagaimana untuk menendang dan berdiri terbalik menggabungkannya dengan sedikit tarikan. Anda boleh berguling dan lakukan gulingan perut atau tummy roll. Sekarang, gimnas akan tunjukkan caranya. Melangkah ke hadapan dan pegang palang terlebih dahulu. Langkah pertama, palang lebih tinggi dan jarak mata lebih ke atas. Cara ini akan menjadinya lebih baik. Jadi, kita akan mulakan dengan bengkok lengan. Langkah 2, satu langkah ke hadapan. Langkah ketiga, hayun kaki. Langkah keempat, tendang dan naik. Untuk turun semula, hanya bergolek ke bawah. Seperti ini. Itu sahaja, terima kasih. Ketiga ialah fasa kemuncak bagi aksi gayut. 2 orang murid dikendaki untuk melakukan aksi gayut secara serentak dan kembali ke posisi juga secara serentak. Berikut merupakan fasa awal bagi teknik gayut songsang. Murid perlu pegang pada palang dengan keadaan siku dikunci atau dibengkokkan. Kotak diletakkan di hadapan dengan jarak yang membolehkan murid untuk melakukan lanjakan kaki ke atas. Murid perlu meletakkan kaki dominan di atas kotak manakala sebelah kaki lagi bersedia untuk dilonjakkan ke atas. Guru akan membantu murid untuk kekal dalam posisi songsang, iaitu kaki dalam keadaan lurus dan dada ke dalam. Seterusnya, berdiri semula seperti posisi asal. Seterusnya, fasa lakuan sebenar tanpa menggunakan kotak bagi gayut songsang. Murid akan memegang palang dengan keadaan siku dikunci. Murid diminta untuk menjengkit sedikit bagi kaki yang bukan dominan, manakala bagi dominan diletakkan di hadapan. Kemudian, kaki bukan dominan akan melonjakkan ke atas dan diikuti dengan kaki dominan. Penyokong boleh cuba memegang dan menahan kaki murid. Kemudian, kembali ke posisi asal iaitu berdiri tegak. Di fasa kemuncak, murid akan diberikan sebiji bola. Ketika kedua belah kaki dilonjakkan ke atas, murid perlu menyentuh bola dengan menggunakan kaki. Pastikan bola berada di atas palang dan jaraknya tidak terlalu jauh.